seawal bulan 1 lagi. Sebabnya in case kalau macam ada barang yang tak cukup. Persiapan kali ini agak berbeza sedikit dari tahun-tahun yang sebelumnya. Buku sekolah memang kami beli awal kerana pembelajaran masih lagi berjalan seperti biasa, iaitu dalam talian atau online learning. Dan kini sekolah telah mula dibuka semula secara berperingkat bermula tahun 1 dan 2 pada tarikh 1 Mac yang lalu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami inspirasi anda dan siaran tengah hari anda. Hari ini saya kira banyak yang mengukir senyuman kerana banyak perkabaran-perkabaran menarik semalam, tapi kejap lagi kita akan kongsikan. Dan hari ini insya-Allah saya dan juga Hawa akan bersama anda sehingga 1 tengah hari nanti. Hari ini tarikh cukup cantik kan Fatin? Betul. 3 Mac 2021. 3. Kan, kepada anda yang lahir pada tarikh ini, selamat hari lahir kami ucapkan. Dah boleh sambut ya kalau kita lihat kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Oleh itu mari kita imbas kembali angka statistik COVID-19 pada hari semalam. Berita yang baik juga sebenarnya kerana dapat kita lihat kes sembuh melebihi kes baharu positif COVID-19, iaitu kes sembuh baru sebanyak 2,528 kes baru. Kes sembuh baru, manakala kes positif baru 1,555 kes. Sama-sama kita harapkan dengan kerjasama yang terus daripada seluruh rakyat Malaysia dapatlah kita mencecah ke angka kosong. Oleh itu antara berita yang gembira yang boleh kami kongsikan iaitu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan, Kedah, Perak dan Kelantan berkuat kuasa 5 Mac hingga 18 Mac 2021. Bukan itu sahaja, PKPP yang mana melibatkan Melaka, Pahang, Terengganu, Perlis, Sabah, Putrajaya dan juga Labuan sama juga bermula 5 Mac hingga 18 Mac. Ini saya kira dapat menarik nafas lega untuk mereka penonton Wanita Hari Ini. Dan yang mana kita boleh kongsikan juga PKPP dan PKPB. Mana yang tadi Hawa kongsikan, majlis rasmi, tidak rasmi dan juga majlis sosial pun telah dibenarkan berkuat kuasa 5 Mac nanti. Ya, kepada anda yang lama tak jumpa rakan-rakan kan, bolehlah, tetapi yang penting ikut SOP ya Fatin. Kepada negeri-negeri pergerakan rentas daerah dibenarkan dalam negeri kecuali di negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan. Sebut ini berkuat kuasa pada 5 Mac nanti, hari Jumaat ini. Betul. Jadi kita sama-sama orang kata menghargailah segala kelonggaran-kelonggaran ini, dan suka sebenarnya saya nak kongsikan juga ada satu kenyataan ini yang mana menghasut tolak pengambilan vaksin adalah satu kesalahan kalau boleh kita kongsikan di sini, Hawa. Ya, kalau boleh kita kongsikan perkara yang baik-baik sahaja kan. Kalau kita lihat sekarang ini vaksin pun sudah tiba di Malaysia dan kerajaan juga menasihatkan semua agar mendaftar di MySejahtera. Oleh itu harus kita ingat bahawa perbuatan menghasut orang ramai supaya menolak daripada mengambil vaksin COVID-19 adalah satu kesalahan berdasarkan ordinan darurat. Ini kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam. Jadi kita sama-sama fikir yang baik-baiklah untuk kita turunkan orang kata statistik COVID-19 ini. Ya, betul. Yang paling penting patuh kepada SOP dan vaksin yang paling baik adalah kawalan kendiri. Betul. Baik, ada sesuatu yang nak kita kongsikan berkenaan dengan dalam sementajaan kita nak bersama dengan Rich Work. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Zulkifli, pengasas Nuraisa Global Sinar Berhad, kosmetik mesra wuduk, makeup mudah dibersihkan.
Dan saya Saiful Anwar bin Seliman, CEO Nuraisa Global Senam Berhad. Antara produk-produk kami adalah seperti makeup, skincare, minuman dan suplemen yang mengikuti syarak dan piawaian Islam. Bermulanya perjalanan Nuraisa adalah dengan hanya berbekalkan modal RM500 sahaja. Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat ilmu dan tunjuk ajar dari Datuk Wira Dr. Azian Osman dan Richworks International, Nuraisa kini mempunyai lebih 38,000 ejen dan juga dropship dan alhamdulillah dapat berkongsi rezeki dan juga membantu lebih ramai di luar sana untuk berniaga dan berjaya. Pada mulanya, jualan Nuraisa RM500,000 sahaja setahun dan alhamdulillah meningkat pada tahun 2019 sehinggalah mencecah 13 juta setahun dan meningkat lagi pada tahun 2020 sebanyak 30 juta setahun berkat daripada hasil tunjuk ajar daripada Datuk Wira dan juga Richworks International. Alhamdulillah. So yang mana bagi saya untuk pergi kita melangkah lebih jauh, kita perlu tambah lagi ilmu. Sebab kalau contohnya kita buat 1 juta nak pergi ke 2 juta, ilmu dia lain pula. Dan nak pergi ke seterusnya, ilmu dia lain. Dan bila kita dalam bisnes ni, kita sentiasa ada cabaran dan juga orang kata ujian dalam bisnes lah. Jadi bila adanya mentor yang guide kita, jadi kita tahu apa benda nak buat. Kepada usahawan dan bakal usahawan di luar sana, kami sangat menggalakkan anda untuk sama-sama join Bina Bisnes Berjaya. Anda boleh dapatkan maklumat di binabusinessberjaya.com. InsyaAllah kalau kami boleh, anda pun boleh, insya-Allah. Itu dia segmen tajaan dari Richworks. Pelbagai perkongsian yang ingin dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Dan topik yang kami akan membincangkan selepas ini pastinya memberi manfaat juga kepada semua. Tetapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin dikongsikan dari jenama Grow Happy. Lecto Grow nombor 44, belajar menjahit. Ini masa kita sekolah dululah. Jahit batu seremban dan sebagainya. Sampai saat yang dinantikan di mana Nestle Lecto Grow berkongsi tips inspirasi Grow Happy untuk papa dan mama. Mari kita dengarkan tips hari ini. Tips inspirasi Grow Happy nombor 45, nak belajar menjahit. Mulakan dengan benda-benda senang untuk menjahit. Ajar si manja tentang kegunaan benang, gunting, jarum dan sebagainya. Biar dia lihat sendiri bagaimana mama buat dan ingatkan dia tentang bahayanya penggunaan alatan berikut kalau tidak digunakan dengan betul. Si manja akan mudah belajar bila ceria. Keceriaan si manja bermula dari perut yang selesa. Berikan Nestle Lecto Grow dengan Nestle Probiotic Rotary untuk membantu meningkatkan fungsi penghadaman. Wow. Ibu bapa pun mungkin hujung minggu nanti boleh ajar anak-anak bagaimana nak menjahit. Sebut tentang belajar Kak Fatin, 1 Mac yang lalu murid tahun 1 antaranya yang sudah pun memulakan alam persekolahan. Dah masuk darjah 1. Bagaimana perasaan adik-adik ni? Tak sabar nak ke sekolah ke, berdebar ke, macam mana? Saya kira ada yang menangis, ada yang suka. Kadang-kadang ada ibu bapa juga yang menangis. Itu orang kata sindrom mak-mak lah. Itu sebenarnya ada kena dengan topik yang akan kami kongsikan hari ini, iaitu kembali ke sekolah dalam norma baru. Dan kalau mungkinlah, kalau macam saya sendiri kan hantar anak ke sekolah, memang kita akan ada rasa macam emosi lah sebab dah lama dia duduk dekat rumah, tiba-tiba satu masa nak kena hantar pergi sekolah, dia pun menangis, kita pun susah hati. Tapi itulah nak kami kongsikan hari ini, bagaimana emosi, persediaan ibu bapa, persediaan pihak sekolah dalam menjalani SOP kan Hawa? Betul tu Fatin, sebab dah beberapa bulan sebenarnya pelajar-pelajar ini tingkatan 1 ke tingkatan 3 ke kan dah menjalani pembelajaran dan pengajaran di rumah, DPR di rumah. Tetapi setelah diumumkan sekolah akan mula dibuka pada 1 Mac dan 8 Mac ini, bagaimana persediaan mereka dari segi bukan sahaja fizikal, dari segi emosi juga. Apa pula peranan ibu bapa untuk bagi anak-anak mereka lebih bersedia untuk menimba ilmu di sekolah dalam norma baru. Kalau anda ada sebarang perkongsian ataupun pengalaman anda sendiri, kongsikan di Facebook kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada kita punya tetamu sebentar nanti. Kita nak berrehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 telah membawa kesan yang buruk terhadap negara. Di Malaysia, banyak sektor terpaksa berhenti beroperasi akibat keadaan semasa jangkitan wabak tersebut.
Antara yang paling terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP ialah sektor pendidikan yang turut merangkumi golongan pelajar, pendidik, kaki tangan serta pentadbir sekolah. Pada awalnya, sekolah diarahkan tutup bagi mengelakkan jangkitan berlaku. Meskipun begitu, pelbagai inisiatif lain juga dilakukan oleh tenaga pengajar bagi memastikan pembelajaran terus dapat dijalankan seperti biasa walaupun tidak ke sekolah. Membabitkan hampir 5 juta pelajar, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan semua pihak mendapat manfaat penuh. Melalui kaedah ini, guru-guru akan membuat kelas secara dalam talian menerusi panggilan video. Manakala bagi kawasan pedalaman pula, pihak sekolah menyediakan kertas modul untuk memudahkan pelajar membuat latihan sekolah di rumah. Dan kini, sekolah telah mula dibuka semula secara berperingkat bermula tahun 1 dan 2 pada tarikh 1 Mac yang lalu. Persoalannya, sejauh manakah penerimaan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah dalam situasi wabak yang masih melanda? Dan bagaimana untuk memastikan anak mereka sentiasa mematuhi SOP ketika berada di sekolah? Sesungguhnya pandemik COVID-19 ni memberi kesan kepada pelbagai sektor, termasuklah pendidikan kepada adik-adik yang sudah belajar dalam PDPR kan di rumah selama ini, sudah pun mula ke alam persekolahan pada 1 Mac, 8 Mac dan tarikh-tarikh yang ditetapkan untuk beberapa kategori. Oleh itu, kembali ke sekolah dalam normal baru itu yang akan dibincangkan di WHI pada hari ini. Kepada anda ada soalan yang ingin ditujukan kepada tetamu-tetamu selepas ini, anda boleh tanyakan di laman Facebook kami WHI TV3. Dan kita nak teruskan Hawa nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita yang telah pun bersedia di dalam talian. Kita bersama dengan Cik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Cik Zahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cik Zahid, dengar clear ya? Dengar. Alhamdulillah. Suara saya okey ya? Okey. Dan seterusnya kita bersama dengan Puan Syavarina Khalid. Ya, dan juga suami Encik Zainizam, juga bersama adik comel Hana Kisha. Apa khabar? Hai. Baru balik sekolah ke tu Hana? Baru balik sekolah ke? Baru balik sekolah? Yes. Okey. Baiklah, kita nak mulakan dengan Cik Zahid lah terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita. Kembali ke sekolah dalam norma baru. Bukan mudah untuk ibu bapa dan juga anak-anak kita yang mungkin dah lama duduk kat rumah, tiba-tiba 1 Mac hari tu mula ke sekolah, berjumpa dengan kawan-kawan secara bersemuka. Mungkin Cik Zahid boleh mulakan dari segi mukadimahnya, dari segi emosi kanak-kanak ini bagaimana sebenarnya yang mereka alami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya berita pengumuman buka sekolah 1 Mac tu satu berita yang bercampur lah. Ada yang terkejut, ada yang excited. Tapi yang pastinya saya rasa kanak-kanak memang excited lah. Sebab saya pun ada anak juga. Hari-hari duduk tengok uniform. Bila dah boleh pakai uniform? Berapa tu Encik Zahid? Dia dah tingkatan 5. Tingkatan 5. Dia kata dah tak sempat dah. Calon SPM. Katalah tahun ni tak pergi sekolah lagi, memang habislah pengalaman sekolah dia kan. Betul, saya pun tak terfikir macam tu. Tiba-tiba betul juga kepentingan nak menunjukkan bahawa pergi sekolah ni penting bagi kanak-kanak. Dan bagi ibu bapa pula bercampur baulah perasaan tu. Excited pertama sebab anak boleh belajar dengan sempurna dengan guru. Tapi pada masa yang sama tidak dinafikan, termasuk saya sendiri, bimbang tetap ada sebab kes belum habis, vaksin pun belum dapat lagi. Jadi itulah kita cuba kupaslah bagaimana kita nak seimbangkan di antara keseronokan dengan kebimbangan ni. Seimbangkan antara keseronokan dan juga kebimbangan. Pastinya kalau lihat di dada-dada akhbar pun ramai kanak-kanak yang kongsikan, ada ibu bapa yang kongsikan, anak-anak tanya bila nak pergi sekolah, bila nak pergi sekolah, esok pergi sekolah pukul berapa, bila dah tahu nak kena ke sekolah kan. Macam adik kita ni Hana Kisha, seronok tak sekolah tadi? Seronok tak sekolah? It's so fun. It was so fun. Ramai kawan-kawan dekat sekolah, jumpa kawan-kawan baru. Ramai kawan kat sekolah. Ramai. Okey, kalau Hana sendiri, Hana suka sekolah pergi jumpa kawan-kawan ataupun sekolah duduk dekat rumah? Suka pergi sekolah ke suka duduk rumah?
Pergi sekolah. Okey. Mungkin kita boleh tanya dekat Mama Hana, Puan Syafrina sendiri. Bagaimana agaknya persediaan Puan dan juga suami nak memberi kebebasan kepada Hana sendiri untuk hari pertama pergi sekolah tu, pasti bercampur-campurkan perasaan tu. Okey, dia pun sama juga, sama macam orang kanak-kanak lain. Dia memang tak sabar. Selepas dapat berita yang cakap nak dapat pergi sekolah tu, dia dah hari-hari tanya, setiap jam dah tanya 10 kali bila nak pergi sekolah, bila nak pergi sekolah semua. Then kita cakap sabar lagi 2-3 hari, lagi 3 hari. So countdown every day lah. Sampai countdown every time. So bila hari yang dia dapat pergi sekolah tu, excited, dia cakap excited dengan environment baru, dengan cara pembelajaran yang baru, which is yang dia dapat before dia tadika, which is face to face. Now dia dapat balik the same method, face to face education semua kan. So dia happy lah dengan cara yang sekarang ni instead of before this lah. Mungkin lepas ni kita boleh tanya tips dekat Puan Syafrina dan juga Encik Zaid Nizam kan, macam mana nak bagi anak tu seronok nak ke sekolah. Tapi sebelum tu Encik Zaid, kalau kita lihatkan dari kejutan budaya belajar PDPR, belajar di rumah, kemudiannya dengan berita perlu ke sekolah pula. Apa antara persediaan ibu bapa sebenarnya untuk meyakinkan anak untuk bagi mereka mengalami rasa seronok untuk ke sekolah? Okey, semuanya kejutan besar lah, bukan kata Malaysia saja, seluruh dunia kan. Tiba-tiba walaupun pengajian PDPR online ni dah lama wujud, tetapi ia menjadi optional saja. Tetapi sekarang dah menjadi satu kewajipan untuk ibu bapa menyediakan PDPR terutamanya gadget, internet dan sebagainya. Dan tak dinafikanlah, memang wujudlah pelbagai halangan, cabaran. Kita pun sedia maklum, kita tengok sampai kena naik atas pokok, naik atas bukit, pergi tidur kat wakaf, Masya Allah, macam-macam cabaran. Tapi inilah yang patutnya jadi contoh kepada kita, menjadi inspirasi kepada semua ibu bapa bahawa nak tak nak macam mana pun, pendidikan tu adalah benda paling penting untuk anak kita. Usahakanlah sebaik mungkin untuk pendidikan dilakukan, walaupun ada orang kata PDPP, pendidikan atas pokok, bukan PDPR. Maksudnya pendidikan ni tak ada limit lah, tak ada had lah. Dan yang saya nak ucapkan tahniah kepada ibu bapa Malaysia lah, kebanyakannya sangat sporting, sangat fleksibel. Macam ibu bapa Hana tadi kan, tak dinafikan memang anak akan tanya setiap jam siap tanya bila nak pergi sekolah, bila nak pergi sekolah. Siap countdown. Itu menunjukkan signal atau petanda yang bagus lah, di mana kanak-kanak ni walaupun normal baru, mereka okey, mereka boleh terima. Dan inilah peranan kita sebenarnya untuk cabaran utama pendidikan ialah untuk menanam minat anak-anak tu belajar, terus belajar. Sebab kalau hilang minat, itu problem paling besar. Jadi alhamdulillah saya tengok saja pandangan kasar, nampaknya minat belajar tu makin kuat. Makin tak dapat pergi sekolah, makin kanak-kanak nak pergi sekolah. Itu yang dan tahniah juga, terima kasih banyak-banyak kepada pihak guru, pihak polis. Saya ternampak satu video, nampak teratur, kemas masuk pintu pagar sekolah, cikgu scan. Cikgu siap bawa anak murid pergi masuk kelas masing-masing supaya anak murid tak merayau ke tempat lain. Betul. Ini semua tugas tambahan kepada pihak sekolah. Tahniah diucapkanlah. Semoga dapat diteruskan. Betul, sebab kita melihat kepada apa yang dilakukan bukan sahaja peranan ibu bapa, tapi pihak guru khususnya dan juga agensi-agensi yang mana untuk kita yakin COVID-19 ini memang ada, tapi bagaimana cara untuk kita tanganinya. Baik, kita nak bawa perhatian penonton dan juga tetamu kita untuk kita saksikan apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Buat persiapan seawal bulan 1 lagi, sebabnya in case kalau macam ada barang yang tak cukup, saya boleh tambah di kemudian hari. Persiapan kali ini agak berbeza sedikit dari tahun-tahun yang sebelumnya. Buku sekolah memang akan beli awal kerana pembelajaran masih lagi berjalan seperti biasa, iaitu dalam talian atau online learning. Okay, kali ini persiapannya ada tambahan sikit lah. Kita untuk contoh macam face shield ni kan, mask, hand sanitizer dia, bekas makanan, sudu, itu semua
orang asing kan. Sebenarnya kalau daripada segi pakaian tu tak ada apa-apa sangat sebab dah siap dah masa bulan Januari awal tahun hari tu. Tapi dah tak jadi masuk sekolah kan. Persiapan semua okey. Kita dah prepare daripada awal tahun lagi dan kita juga dah ajar anak-anak cara macam mana nak cuci tangan, cara pakai mask dengan social distancing lah bila anak-anak bersama dengan kawan-kawan di sekolah. Saya rasa seronok. Macam saya sebagai seorang guru, saya kena fikirkan PDPR saya dan saya kena buat 2 kerja dalam satu masa. Tapi takut juga, jadi saya percaya setiap sekolah telah menyediakan SOP yang telah disarankan oleh KKM. Bercampur bau sebenarnya, tapi kita sebagai parent ni yang lebih dia saya rasa nervous lah kot. Tak tahu kan SOP macam mana apa semua. Tapi Alhamdulillah pihak sekolah pun buat persiapan yang lengkap untuk terima pelajar ni. Jadi perasaan kita pun ada lega sikit lah. Agak bercampur bau lah apabila KPM mengumumkan sekolah akan dibuka. Cumanya ada sedikit perasaan risau lah kerana kes masih lagi tinggi di Malaysia. Perkongsian daripada ibu bapa dan juga guru. Perasaan itu bercampur bau. Ada debarannya juga. Pasti. Tetapi yang pasti seperti yang dikongsikan oleh guru tadi, SOP yang telah ditetapkan oleh KKM meyakinkan ibu bapa untuk menghantar anak mereka di sekolah. Selain daripada peralatan tulis, kena bawa pelitup muka sekarang, sanitizer, betul tak? Ada alat-alat lebihan juga. Okey, bersama kita juga di talian selain daripada Encik Zaid dan juga Puan Syarafina sekeluarga, kita juga bersama dengan Amiza Aznan yang bersama kita di talian. Hello Amiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hawa, Fatin. Alhamdulillah, Kak Miza sihat Syukur Alhamdulillah sihat. Okey, ni nak tanya macam mana pengalaman pertama masa awal-awal dulu 1 Mac hantar anak pergi sekolah. Sejujurnya lah perasaan mungkin Amiza sendiri boleh kongsikan. Okey, perasaan dia macam perasaan ibu bapa yang lain juga. Kita dah lama duduk dekat rumah sama-sama kan. Betul. Jadi bila dia nak masuk sekolah tu rasa macam kalau ada kuasa nak bagi MC ni, bagi MC dekat situ. Anak saya tak pergi sekolah. Tak nak bagi pergi sekolah rasanya. Kira tak yakin lah, masih lagi rasa takut. Tapi dalam masa yang sama kita perlu untuk menghantar mereka ke sekolah, betul tak? Anak Amiza umur berapa? Yang first tu 15, yang second 13, yang last tu baru 6 tahun. Oh, okey, ada yang tingkatan 1 juga ya. Bagaimana pula persediaan mereka setelah beberapa bulan PDPR ataupun belajar di rumah? Bagaimana Amiza yakinkan mereka untuk ke sekolah? Okey, sebenarnya anak-anak dia rasa selesa untuk ke sekolah, tak ada masalah dan diorang pun tak berapa takut sangat sebab dia tahu SOP yang pihak sekolah dah pun sediakan. Jadi tak adalah rasa dia orang takut. Dia kata dia orang lagi excited nak pergi sekolah sebab dah lama tak pergi sekolah kan. Dan pembelajaran dekat rumah secara online sangat berbeza. Ada cabarannya ya? Yes, of course. Cabaran dia kat mak dia sekali. Betul. Betul, kena sabar banyak ni kalau online. Okey, baik Amiza. Kalau setengah pelajar sebenarnya dia risau, ada rasa gundah gelana sebenarnya sebab dah lama tak ke sekolah dengan cabaran-cabaran PDPR lagi dan mereka risau takut ketinggalan. Adakah anak-anak Amiza ada perasaan sebegitu dan bagaimana Amiza memberi mereka kelegaan ataupun keyakinan untuk terus belajar dan kekal fleksibel? Okey, dalam hal ni saya sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur sebab anak saya, semua anak-anak saya sangat tak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak rasa tak ada rasa lah apa yang kita risaukan ni. Dia sangat okey. Cool. Okey, maksudnya mereka pun memang dah tak sabar nak pergi sekolah. Jumpa kawan-kawan dalam online dengan bersemuka ni lain, dia punya kegembiraan dia. Mungkin Amiza sendiri kan dari segi persediaan bekalan pelitup muka, bagaimana agaknya kena ingatkan mereka ke ataupun ingat kalau ni sebab kita takut kan, kita takut kalau anak-anak kita lupa dan sebagainya. Yes, betul. Itu memang sentiasa diingatkan kan. Walaupun ialah budak-budak ni kan dia dah seronok sangat jumpa kawan-kawan, dia lupa kan. Itu memang kita sentiasa ingatkan. Kalau awak tak sempat nak sanitize, make sure jangan nak pegang sana pegang sini. Less touching lah. Less kan ni pegang-pegang sana sini lah. Kita tak boleh tu.
Betul, kita kena sentiasa ingatkan mereka kan tentang SOP-SOP ni. Selain daripada itu, Amiza, bagaimana pula dengan SOP-SOP ataupun tindakan pihak sekolah dalam memastikan SOP itu dipatuhi supaya ibu bapa pun yakin untuk menghantar anak mereka ke sekolah, Amiza? Sebenarnya bila saja sekolah dibuka, kita sebagai parents patutnya dah perlu letak sepenuh kepercayaan kerana kalau benda tu tidak di prepare secara bagus kan, diorang takkan berani nak buka sekolah kerana risiko. Jadi benda ni sebenarnya dah di prepare sebagus-bagusnya. So insya-Allah ibu bapa semua orang takut. Tapi kita kena percaya. Diorang ni semua dah prepare dah benda-benda ni semua, insya-Allah. Doa je baik-baik. Okey, terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada Amiza atas perkongsian berkenaan dengan persediaan ibu bapa untuk hantar anak ke sekolah. Terima kasih Amiza. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, itu yang dikongsikan oleh Amiza, pengalaman beliau menghantar anak-anak beliau ke sekolah. Betul. Kita nak terus tanya kepada keluarga Hana, Ibu Hana khususnya. Apa yang dikongsikan Amiza, walaupun kita dalam ketakutan, tapi kita kena faham pendidikan itu penting untuk anak-anak. Anak-anak pun perlu persekitaran, ada rakan-rakan, jumpa cikgu dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan Ibu Hana sendiri, bagaimana agaknya pada mulanya untuk satu Mac hari itu, okey, kita hantar anak ni, kita kena yakin yang mana semua kelengkapan telah pun dilakukan oleh pihak sekolah. Okay, first saya personally saya dah pesan dekat dia a week before. Every day pun kita pesan dekat dia you cannot touch here. Kalau dah touch, sanitize semua. And then saya dah packkan dia one pouch which is consist extra mask, extra sanitizer, which walaupun sekolah dah provide tapi kita mesti ambil inisiatif untuk bekalkan untuk dia guna personal lah after dia pergi toilet ke, dekat toilet ke. So kita cakap kalau pergi toilet then bring tissue, bring together you can use the tissue untuk buka pipe ke apa ke kan. Tahu apa yang ada dekat situ semua. So dia faham. So bila balik sekolah saya tanya dekat dia, Kisha tadi pergi toilet macam mana? Dia cakap tadi pergi toilet kakak dah bawa ni. Ada kakak guna. Lepas tu cikgu pun dah pesan kakak tak boleh pergi meja kawal. Okey. Tapi dia memang dia komit lah dengan benda tu. Tapi selalunya kan kalau keluarga ni ibu-ibu yang selalu paranoid lebih. Kalau bapa macam mana pula Cik Zainisa boleh kongsikan macam mana perasaan seorang bapa yang kena juga hantar anak pergi sekolah tapi yakin keselamatan anak tu? Memang kita bimbang tu ada tapi kena lebih waspadalah sekarang ni dengan norma baru ni. So saya rasa perasaan tu masa hantar tu kita tengok macam kita yakinlah sebab SOP semua dan cikgu-cikgu pun nampak macam dah well prepared. So kita jadi confident lah cakap okey tak ada apa insya-Allah sebab yalah anak pendidikan tu penting. Jadi risau tu dengan pendidikan saya rasa saya lagi risau kalau dia tak sekolah lah. Betul. Ya, betul. Sebab kalau ke sekolah secara bersemuka, bukan sahaja pendidikannya, bukan sahaja pembelajarannya, tetapi kemahiran sosialnya juga dapat dipertingkatkan melalui sekolah secara bersemuka, berjumpa dengan guru dan juga rakan-rakan. Encik Zaid, boleh kongsikan atau kupaskan sedikit mengenai kepentingan anak-anak ini untuk pergi ke sekolah dan bersemuka tentang kemahiran sosial mereka, Encik Zaid? Memang betul lah sebab saya sangat sokong statement tu sebab kita terlalu banyak kadang-kadang mementingkan hanya kecemerlangan akademik semata-mata. Tetapi di zaman Industrial Revolution 4.0 ni kecemerlangan akademik penting tapi ada lagi yang lebih penting iaitu soft skill ataupun human skill. Kalau saya boleh kupas secara cepatlah. Kalau bahasa Inggeris mula dengan 4C. Pertama sekali critical thinking. Critical thinking ni bila dia berinteraksi dengan orang, dia boleh bersoal jawab dengan guru. Creativity. Kalau PDPR ni kreativiti tu terhad sikitlah setakat menghadap skrin je. Tapi kalau di sekolah dia boleh buat guna tangan. Ketiga, communication. Ini yang penting sekali di mana communication berlaku secara semula jadi. Bermain dengan kawan-kawan. Dan courage, yang sekali courage, keberanian untuk bertemu manusia dan sebagainya. Jadi ini adalah 4 skill yang anak-anak zaman sekarang perlu. Sebab kalau ikut saya lah, kita kena berpindah dari minda kanak-kanak mereka yang mencari kerja di zaman 20-30 tahun dari sekarang
mereka mungkin bukan mencari kerja lagi, tetapi mereka mencipta kerja. Mencipta kerja tu maksudnya kena ada 4 skill tadilah. Courage, communication, creativity, apa lagi critical thinking. Jadi bagus sangat sekolah dibuka kerana telah setahun lebih anak-anak agak tertinggal lah dalam skill-skill kemanusiaan ni, walaupun mereka belajar secara akademik. Dan saya pastilah cikgu, saya yakinlah kita kena yakin kepada pihak sekolah, pihak kementerian telah buat kajian sepenuhnya. Kalau saya pesan dekat anak saya, tema pergi sekolah tahun ni excited, excited dalam berjauhan. Excited jauh-jauh. Maksudnya excited jauh-jauh, jangan excited dekat-dekat, peluk, cium, tampar semua tak boleh. Betul. Teruja juga hai dari jauh saja ya. High five dari jauh, jangan bersentuh. InsyaAllah selamat, insyaAllah. Terutama sekarang kan Fatin, kalau kita lihat anak-anak ini dilahirkan dalam era teknologi, seharusnya dengan adanya persekolahan secara bersemuka, dapatlah mereka berkomunikasi, lari sekejap, tinggalkan sekejap gadget-gadget di rumah itu. Setuju sangat tu. Banyak lagi kita nak kongsikan dan juga tanya kepada tetamu-tetamu kita, tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Kembali ke sekolah dalam normal baru. Tadi tetamu-tetamu kita dah kongsikan dari segi persediaan ibu bapa juga anak-anak ke alam persekolahan. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini, ayo kita saksikan dulu vlog hari pertama persekolahan yang disediakan oleh penerbit kami Irin dan juga penolong penerbit kami Tasha. Kita saksikan. Lebih sebulan, anak saya, Razin Aiman, menjalani pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR. Berada di tahun 1, permulaan alam persekolahan baginya ternyata berbeza. Namun, semuanya berubah pada 1 Mac lalu apabila sekolah dibuka kembali. Jadi hari ini adalah hari persekolahan pertama untuk anak saya, Razin. Saya rasa gementar untuk bagi pihak dia. Dan gembira juga kerana akhirnya dia dapat melangkah masuk ke sekolah, walaupun banyak cabaran yang telah ditempuhikan dalam tempoh beberapa setahun yang lepas. Jadi harapkan ini satu permulaan yang baru, satu permulaan yang akan membawa dia ke arah alam persekolahan yang penuh bermakna dan juga sangat-sangat akan meninggalkan kesan dalam hidupnya dalam 5 besar ini. Kalau macam anak-anak yang lain masa hari-hari biasa tak pandemik, ibu bapa boleh hantar sampai kelas, tapi bagi murid tahun 1 tahun ni hantar kat pintu je, ada kat pagar je. Harap dia okey lah, harap dia okey lah. Kalau kita lihat keceriaan tu terpancar di wajah anaknya, tetapi ibu saya tak dapat hantar ke kelas. Tapi tak apa, kita harapkan semoga cemerlang saja anak Puan Irin ya, penerbit kita. Selalu memang macam tu Hawa. Anak macam excited, mak-mak ni, sindrom mak-mak ni. Mudah macam tu ke? Mudah terkesan. Anak jalan seorang pun sedih, semua sedih. Tak apa, kita nak teruskan soalan kita kepada Encik Zaid lah, khususnya kan berkenaan dengan topik kita hari ini, yang mana kita perlu hantar anak kita ke sekolah, pendidikan itu penting, tetapi mungkin ada segelintir ibu bapa yang sangat orang kata takut dengan keadaan semasa dan mereka mengambil pendekatan untuk tak menghantar anak sebab tak nak merisikokan anak mereka. Mungkin ada nasihat daripada Cik Zaid sendiri berkenaan dengan situasi ini. Ya, saya pun banyak dengar cerita-cerita macam tu. Takut sehingga tidak menghantar anak. Saya panggil benda ni paranoid lah. Paranoid paralysis. Maknanya paranoid sampai lumpuh. Paranoid tu okey, bagus sebenarnya sebab dia membuatkan kita jadi lebih berhati-hati. Tetapi kalau dah terlalu paranoid sampai tak hantar, itu saya dah tak boleh lah. Jadi kalau ada masa lah, saya boleh nak cubalah nak tenangkan siapa-siapa yang ada perasaan paranoid ni. Saya pun belajar benda ni daripada ACP Nik Izani, Ketua Polis PJ yang viral baru ni kan. Dan juga ada Dr. Afiq. Jadi saya dengar perbualan mereka dan saya rasa lega. Mereka kata
Dan pengamatan saya sendirilah, paranoid ni sebab kes-kes berjangkit ni, COVID-19 ni berjangkit kerana berdekatan je, sentuhan. Mereka kata polis yang jaga sekatan jalan raya tu jangkitan dia sangat rendah, kadar jangkitan sangat rendah kerana mereka jaga jarak. Mereka pakai mask, jaga jarak dan sanitizer tu sentiasa ada. Dan pihak doktor juga yang frontliners pun jangkitannya tak adalah tinggi sangat. Ada terjangkit, memang tak dinafikan. Tapi rate dia sangat rendah kerana mereka jaga 3 benda ni. Dan berlaku juga dekat anak saya yang belajar di UK. Sedang belajar di UK, pernah pergi ke kota London. Di satu ketika jangkitan kat sana 10,000 kes satu hari. Saya pun risau kat rumah. Okey ke dia pergi? Tapi alhamdulillah tak kena sebab jaga ni juga. Pakai mask. Dan bila dia cakap macam tu, saya mula rasa yakin. Saya mula kata, okey, benda ni boleh kita lawan sama-sama. Jadi sebagai ibu bapa, kita tukarkan perasaan paranoid tu tadi kepada sudut positif. Kita pesan kepada anak-anak, biar mereka betul-betul faham. Jaga jarak, jangan sentuh, biar mereka betul-betul faham. Dan ulang-ulang beberapa kali lah. Dan di samping tu, kita cuba lakukan sesuatu agar mereka sentiasa jaga jarak. Contohnya, kita usahakan hantar sendiri, ambil sendiri dari sekolah supaya mereka tak naik van. Kan? Kita tak tahu dalam van tu mungkin bercampur gaul kan. Kita hantar bekal, bawa bekal supaya mereka tak payah beratur kat kantin. Kita minimumkan peluang untuk mereka bersentuhan, bercampur dengan orang lain. Di samping tu, macam Puan Ibu Hana tadi bagi sanitizer sangat bagus. Tersentuh aja ajar anak pakai terus. Supaya kuman ke apa ke tak sempat berjangkit. Lain pada tu, balik rumah, terus bersihkan diri, mandi semua, baju basuh semua. Dan paling penting lah bagi saya, paling penting ibu bapa yang ada perasaan paranoid ni, ubahkan paranoid tu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dengan Tuhan, terutama kaum ibu lah, sebab terbukti doa ibu-ibu memang sangat mustajab, sangat makbul. So every time lepas solat tu doa banyak-banyak. InsyaAllah kita sama-sama boleh tangani pandemik ni. Paranoid tu okey, tetapi kalau dah sampai anak tak pergi sekolah, saya takut kita tidak berlaku adil kepada anak tu. Dia perlukan pendidikan macam kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Saya rasa itulah antara yang kita boleh lakukan. Tukarkan perasaan bimbang tu kepada langkah-langkah yang lebih positif. Antaranya Cik Zaid pun ada kongsikan tadi kan, kalau risau sangat, bagi anak itu bawa bekal dan sentiasa ingatkan mereka tentang SOP penjagaan kebersihan dan sebagainya. Pastinya ada hikmah dalam segala cabaran dan apa jua yang berlaku. Ingin kami tanyakan kepada Puan Syafrina dan juga kepada suami, bagaimana anda melihat sebenarnya hikmah sekolah secara bersemuka ini kepada anak-anak dan dalam masa yang sama kurangkan rasa bimbang dengan mengingatkan anak-anak tentang kebersihan yang perlu mereka jaga. Silakan. Saya percayalah apa yang jadi ni akan buatkan kehidupan kita lebih baik. Ada hikmah di sebalik apa yang jadi. Anak ni pun sendiri bila walaupun dah habis nanti, kebersihan tu tetap kena utamakan. Still lagi pakai sanitizer, still kena jaga jarak semua. At least kalau bukan untuk COVID, maybe penyakit-penyakit lain yang kita sendiri tak nampak kan. Jadi I think this is a good method lah untuk kita praktikkan masa akan datang juga satu hari nanti. Normal baharu yang kita tak pasti lagi berapa lama lagi harus kita lalui dan harus kita biasakan dengan membawa pelitup muka ke sekolah kan, bawa hand sanitizer ataupun pembasmi kuman. Okey, nak dengar sikitlah dari Hana nasihat dekat kawan-kawan supaya seronok ke sekolah tapi dalam masa yang sama jaga kebersihan diri. Hana boleh kongsi dengan kawan-kawan. Jangan lari. Stay tu je. Stay. Cakaplah. Saya tak lari kat sekolah. Apa nak pesan kat kawan-kawan kakak? Janganlah malu-malu. Apa kak? Oh, malu. Cakap saya jaga jarak. Cakaplah. Okey, tak apa. Hana malu-malu. Okey, yang pasti kita semua mahukan yang terbaik untuk anak-anak kita ya Fatin, dan juga guru-guru dan pihak sekolah dan
melakukan yang terbaik untuk anak-anak murid mereka. Sama-sama kita bekerjasama untuk melandaikan angka COVID-19 dan utamakan pendidikan anak-anak murid, bukan saja dalam segi pendidikan tetapi juga kemahiran sosial mereka. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita, Cik Zahid Muhammad, juga Puan Syavarina Khalid dan juga Hana dan juga suami, dan juga Amiza Adnani yang bersama kita sebentar. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian anda semua. Dan pastinya saya kira untuk hari ini membuka mata ibu bapa yang mana kesedaran menghantar anak ke sekolah bukan sebab kita tetapi sebab masa depan mereka. Ya, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Pokok kan perlukan fotosintesis untuk hidup kan. Tapi saya perlukan cikgu untuk membahagikan hari-hari saya. Alah, kesian tengok adik tu menangis dia. Tak apa, lagi sebulan dah ada ramai kawan. Lepas ni tak sabar nak pergi sekolah pula. Itu dia macam-macam ragam yang dikongsikan di TikTok pilihan pada hari ini. Tapi yang nombor 2 tu dia nakal dekat cikgu dia. Pandai nak bodik cikgu, nak makan lebih kot. Okey, ada sesuatu yang nak kami kongsikan untuk anda penonton berkenaan dengan Property Guru. Bagi menghargai sokongan rakyat Malaysia menjadikan Property Guru laman web hartanah nombor 1 Malaysia, Property Guru ingin menghadiahkan sebuah rumah serta serba baru bernilai RM600,000 kepada seorang pencari rumah yang layak. Untuk info lanjut, anda boleh layari di propertyguru.com.my. Baiklah, kami di Wanita hari ini sudah sampai ke penghujung siaran. Harapnya perkongsian kita pada hari ini, Fatin, dapat dijadikan manfaat bersama kepada ibu bapa khususnya untuk lebih yakin dan lebih bersedia untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Persediaan itu kerana kejutan sebenarnya, Fatin. Kan sebelum ini PDPR kemudiannya bersemuka di sekolah bagaimana ibu bapa untuk memberi persediaan dari segi mental kepada anak-anak ini supaya seronok ke sekolah. Betul, sebenarnya seronok pergi sekolah sebab apa, kita ada benda-benda yang kita akan cerita pada masa depan kita. Dan sebenarnya untuk anak-anak ni bukan sebab mereka, semuanya akan berlaku sebab ibu bapa mereka. Kalau ibu bapa jenis yang orang kata beri keyakinan kepada anak, insya-Allah mereka akan okey, ingat segala pesanan, dan juga peranan-peranan guru dan juga ibu bapa ni sebenarnya perlu terus dimainkan selalu. Ya, kalau kita lihat di video-video yang dikongsikan pada hari ini, kebanyakan sekolah kan sudah mengikuti SOP yang ditetapkan oleh KKM. Antaranya pasti cek dulu suhu pada anak-anak mereka dan pastikan mereka memakai pelitup hidung dan mulut, dan juga pastinya mereka sentiasa membawa hand sanitizer. Begitu juga yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita tadi. Mereka juga sering kali mengingatkan anak-anak mereka bukan saja untuk menjaga diri mereka tapi ingatkan dekat rakan-rakan juga. InsyaAllah. Baik, esok kami akan bertemu, saya dan juga Fiza akan membawa topik buatan orang. Buatan orang macam takut Ya, ada macam-macam lah kalau kita lihat yang dikongsikan di internet kan, perkongsian orang ramai mengenai topik esok. Jika anda mempunyai perkongsian juga, anda boleh kongsikan di Facebook WHI TV3. Kami undur diri dulu. Saya Hawa dan juga Fatin. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan
Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari